我是张敏。本周国会朝野 YB 都对正副部长频频缺席国会开炮，不满 YB 们只能够对着一片空椅子自言自语。前国会下院副议长也是前首相署部长的阿莎丽娜，更是不点名的斥责妇女家庭及社会发展部长丽娜哈伦，解决不了问题就不要当部长。阿莎丽娜在参与第12大马计划的辩论时，不满遭性侵的儿童至今无法讨回公道。她在国政时期建立的儿童性侵特别法庭至今也没有落实。而妇女部长丽娜哈伦当时不在议会厅内，让阿莎丽娜非常失望。Masuk kes, keluar kes mahkamah, dah besar panjang, siapa nak jadi saksi Tuan Yang Bertua? Malu. Itu sebab kita nak mahkamah khas, bilik saksi khas, adanya pendekatan khas. Ni anak-anak yang menjadi mangsa. Ini dengan COVID, berapa banyak kes anak-anak didera di rumah? Berapa kes anak-anak menjadi mangsa jenayah? Nak bawa ke mana? Kalau setakat nak jadi menteri, ini pun tak boleh selesai, tak payahlah jadi menteri. Saya nak tanya pada menteri yang bertanggungjawab. Saya tak tahu siapalah yang bertanggungjawab. Ni pun tak ada. Saya kata Tuan Yang Bertua, ni memang masalah besar. Takkan cakap hari-hari dekat kursi, betul tak? 不只是阿莎丽娜，也是前副议长的尼克米也不满国会反对党领袖安华在辩论时只有非常少的正副部长，坐在议会厅内聆听安华的发言，还现场点算了正副部长的人数。Saya berasa sedih pagi ini apabila Ketua Pembangkang berucap hanya 1, 2, 3, 4, 5 orang menteri dan timbalan menteri. Mana yang lain 60 orang? Bolehkah kita tetapkan sekurang-kurangnya timbalan menteri dan menteri hadir untuk dengar perbahasan Ketua Pembangkang sebagai sebahagian daripada transformasi Parlimen. Dan ini merupakan satu kod etika yang cukup asas tetapi tidak dipatuhi. 尼克米这句话倒是让安华想起了自己过去当部长的时候，曾经觉得林吉祥的辩论相当刺耳，这又是怎么一回事呢？ Saya semasa saya Menteri Kewangan, on record, setiap kali Ketua Pembangkang berucap, saya akan hadir di depan, dengar sampai habis. Ya. Walaupun sakit telinga Tuhan yang tahu, kerana masa itu saya bikin siang. Ya. Tapi ini etika Parlimen. 首相伊斯麦沙比利星期一提成了第12大马计划，最受争议的政策就是 bagi memastikan pemilikan ekuiti Bumi Putra yang mampan, kerangka jaringan keselamatan ekuiti akan diperkenalkan supaya penjualan saham atau syarikat Bumi Putra hanya ditawarkan dan dijualkan kepada konsortium, syarikat atau individu Bumi Putra yang lain. Pemilikan ekuiti korporat Bumi Putra masih belum mencapai sasaran sekurang-kurangnya 30%. Pada hari ini saya ingin berkongsi status pemilikan ekuiti sektor korporat berasaskan nilai pasaran tahun 2019 seperti berikut. Pegangan Bumi Putra hanya mencapai 17.2%. Bukan Bumi Putra 25%. Pegangan asing 45.5% dan nomini 12.3%。土著公司和股权就只能够出售给土著，这意味着国内的非土著，就算你是大马人，也无法购买土著公司或股权。这项政策，就连本身是土著及马来人的 YB 都不认同。 Soal equity dan sebagainya. Kalau kita lihat dalam kenyataan yang berlaku dalam sejarah, itu banyak memberikan faedah kepada beberapa syarikat keluarga dan kroni. Tak dapat dinafikan. Ya. Apakah orang yang susah, yang menganggur sekarang, termasuk majoritinya anak-anak Melayu, kalau 2-3 syarikat diberikan ganjaran, apatah lagi, lebih-lebih lagi kalau syarikat itu pula menimbulkan banyak masalah, kerugian. Pengalaman kita beri kepada syarikat Bumi Putra, kemudian membebankan kita. Jadi kita kena belajar dari pengalaman itu. Harus ada pendekatan baru yang Mohd Menteri. Jangan kita ikut kaedah lama. Memang semua kaum harus diberikan ruang, termasuk kalau ada kegelisahan orang Melayu kerana tidak ada peluang. Harus dicari jalan. Saya agak muskil dengan jalan penyelesaian kerajaan untuk membantu golongan Bumi Putra, iaitu dengan mengambil equity daripada golongan non-Bumi Putra atau memaksa 51% equity
kepada golongan Bumiputra dalam syarikat-syarikat freight, atau semalam diumumkan juga di mana penjualan aset-aset GLC ataupun equity GLC hanya kepada golongan Bumiputra saja. Realitinya, kalau kita lihat dasar ini, ia populis tetapi tidak sama sekali membantu golongan Melayu susah. Agak sama dengan dasar yang dikenalkan pada tahun 2016-2017 apabila loyat dilihat dikuasai oleh satu bangsa, mereka menumbuhkan loyat versi Melayu yang dikenali sebagai Digital Mara. Tapi lihat impaknya pada hari ini. Banyak Digital Mara dah tutup. Ya? Syarikat gulung tikar. Yang susah siapa? Mara, walhal wang tersebut boleh diperuntukkan untuk membantu anak-anak Melayu miskin dapat beasiswa dan hantar mereka ke luar negara, datang balik berkhidmat dan berbakti kepada negara. Kerisauan saya, mana keadilan untuk golongan non-Bumiputra juga? Kerana pengecualian dasar pro Bumiputra ini diberikan kepada syarikat-syarikat asing. Semalam kita dengar ucapan Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Dia sendiri akui bahawa equity yang dipegang oleh non-Malaysians ia adalah 45.5%. Ya? Tetapi jalan penyelesaian ambil equity daripada non-bumi Malaysians, ya, dan berikan kepada bumi. Where is the fairness? Kita lebih pentingkan, ya, lebih pentingkan warga negara asing dan our very own Malaysians hanya sebab mereka tidak dilahirkan bangsa Melayu dan beragama Islam. 首相说，在第12大马计划下，政府将会通过改善新村特别贷款来帮助新村的低收入华裔家庭，让他们发展业务和创业。低收入的异议社区也会获得政府的援助。第12大马计划的目标是要在2025年让大马彻底脱困，并成为一个高收入国，平均家庭收入要达到1万令吉。政府也要改善人民在各个方面的福祉，尤其是医疗保健，确保医药费更加合理。高收入的病患也需要缴付更高的费用。并要检讨和更新现有的医疗津贴制度。政府也要为人民提供优质房屋，计划推出一些规定，让符合资格的人民都可购买一间可负担房屋。本周还有一件发生在国会外，但跟国会很有关系的重要事件：乌统笨镇区国会议员阿莫马斯兰的法庭官司没了。阿莫马斯兰在去年1月21日被控没有向税收局申报从前首相纳吉收取的200万令吉，以及对反贪会给的假口供。不过不认罪的他在星期三被高庭宣判，罪名双双不成立，无罪释放。主控官说，被告阿莫马斯兰缴付了110万令吉的罚款，因此控方申请撤销控状，释放阿莫马斯兰。很多人都在质疑，阿莫马斯兰缴付了110万令吉的罚款后，会否让他失去议员资格？根据联邦宪法，任何人一旦被判坐牢不少于1年，或是被罚款不少于2000令吉，就会自动失去议员资格。不过，阿莫马斯兰的律师强调，选委会已经在阿莫马斯兰与总检察署进行和解谈判的时候，保证阿莫马斯兰支付罚款不会导致他失去议员资格，或是无法在来届大选上阵。因为这110万令吉的罚款是双方达致和解的协议。律师也说，这个和解并不代表阿莫马斯兰对控状认罪。又有一名国会议员脱罪了，如今阿莫马斯兰不再官司缠身，就不知道慕尤丁和土团党会否同意支持他成为副议长。就让我们看下去。我是庄敏，下周国会开麦，再见。